Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kami dari SMK Puteri Ampang ingin membentangkan pembelajaran infografik mengenai warisan hijau negara. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Arisat Yazi. Saya Nur Ifa. Saya Lamsami. Dan saya Liao Jatong. Kami pilih topik ini kerana hutan memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian kita, tetapi seringkali terabai. Jadi, mari kita mulakan dengan pemahaman asas terlebih dahulu. Baiklah, untuk mulakan eksekusi pertanyaan kami, saya Arisat Yazi ingin menjelaskan terlebih dahulu apakah itu sumber hutan. Sumber hutan merujuk kepada semua hasil semula jadi yang boleh didapati di kawasan hutan. Antaranya, kayu balah, getah, herba, buah-buahan dan lain-lain. Oleh itu, sumber hutan memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian kita. Saya Liao Jatong dan saya pula akan menjelaskan tentang kepentingan sumber hutan. Kepentingan yang pertama termasuklah keseimbangan ekosistem. Ekosistem merupakan proses interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dalam sekitar. Semua komponen dalam ekosistem menghasilkan satu aliran tenaga dan rantaian makanan yang berterusan serta memelihara imbangan ekosistem. Seterusnya, keperluan masyarakat setempat juga menyumbang kepada kepentingan sumber hutan. Persekitaran semula jadi berkait dengan kehidupan masyarakat setempat dari segi kepentingan dan kebergantungan. Fungsi hutan dia menjadi sebagai sumber bahan makanan, membina tempat tinggal, menyediakan peralatan dan sebagai sumber pendapatan. Contoh hasil hutan pula termasuklah rotan, gaharu dan buah-buahan. Seterusnya, saya Lamsami akan meneruskan dengan ancaman terhadap sumber hutan. Ancaman yang pertama adalah pembalakan haram. Contohnya, penebangan pokok tanpa kawalan atau lesen menyebabkan kemusnahan habitat dan kehilangan sumber. Ancaman yang kedua, kebakaran hutan. Contohnya, sama ada disebabkan oleh manusia atau cuaca panas melampau, kebakaran memusnahkan sumber flora dan fauna. Ancaman yang terakhir, pencemaran alam sekitar. Contohnya, pembuangan bahan kimia, sampah atau air sisa ke kawasan hutan dan sungai menjejaskan kesihatan sumber hutan. Seterusnya, hubungkan dengan matlamat pembangunan mampan SDG. SDG 6, air bersih dan sanitasi, iaitu hutan melindungi kawasan tadahan air serta kualiti air bersih. Yang kedua, SDG 8, pekerja yang baik dan pertumbuhan ekonomi, iaitu hasil hutan menyumbang kepada pendapatan komuniti luar bandar dan negara. Yang ketiga, SDG 12, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab, iaitu galakan penggunaan hasil hutan secara lestari dan mencegah pembaziran. Yang keempat, SDG 13, tindakan memerangi perubahan iklim, iaitu hutan menyerap karbon dan menstabilkan iklim. Yang terakhir, SDG 15, kehidupan darat, iaitu hutan penting untuk biodiversiti dan keseimbangan ekosistem daratan. Akhir sekali, saya Nur Ifa akan membentangkan cadangan pengurusan lestari sumber hutan. Terdapat pelbagai cadangan yang mudah untuk diamalkan. Salah satunya ialah mengamalkan pembalakan terancang, contohnya pembalakan yang terkawal. Seterusnya, memelihara kawasan hutan. Contohnya melindungi hutan simpanan dan taman negara daripada penerokaan haram. Selain itu, reboisasi dan penghijauan semula. Contohnya, menanam semula pokok selepas pembalakan. Yang keempat, pendidikan alam sekitar. Memberi ceramah atau
membuat program kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan hutan. Yang kelima, penguatkuasaan undang-undang, melaksanakan tindakan tegas terhadap yang melanggar undang-undang hutan. Akhir kata, marilah kita bersama